Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi minggu ini untuk meneruskan sesi pembelajaran kita. Pada minggu ini kita akan masuk tajuk yang baru, tajuk yang terakhir iaitu mesin. Seperti biasa, kita mulakan sesi pembelajaran kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah murid-murid, kita tengok objektif pembelajaran kita pada minggu ini. Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat menyatakan kegunaan suatu alat yang terdapat di persekitaran. Yang kedua, murid-murid akan dapat menerangkan kombinasi fungsi mesin ringkas pada suatu alat yang membolehkan alat tersebut berfungsi melalui pemerhatian alat sebenar. Dan yang terakhir, murid-murid akan dapat menakul kepentingan kombinasi mesin ringkas untuk memastikan alat tersebut berfungsi dengan sempurna. Jelas murid-murid? Baik. Kriteria kejayaan untuk pembelajaran kita pada minggu ini pula ialah mengenal pasti kegunaan dan kepentingan kombinasi mesin ringkas yang terdapat pada sesuatu objek. Okey. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 217. Okey, mesin dan kehidupan. Mesin ni apa? Mesin ini ialah alat ataupun perkakasan, peralatan yang membantu manusia melakukan kerja dengan mudah dan cepat. Okey? Jelas semua? Mesin ni ialah alat, benda, perkakas yang kita gunakan untuk melakukan sesuatu kerja dengan mudah dan cepat. Okey, jelas semua? Okey, tengok dalam buku teks kamu, okey, ataupun tengok pada slide cikgu ni. Kita tengok di sana peralatan alat tulis kamu tu. Okey. Semua alat-alat tulis merupakan mesin ringkas. Okey, sebagai contoh, tengok buka surat 218 tu, okey. Di atas meja ada macam-macam di sana. Ada puncher, penembuk lubang, ada gunting, ada stapler, ada pengasah pensel mekanik, ada screwdriver, ada apa lagi? Cutter. Okay. So semua tu merupakan mesin ringkas yang terdapat di persekitaran kita. Maksudnya tak payah susah-susah nak cari mesin ni di mana mesin ni. Okay. So apa saja benda yang berada di sekitar kita boleh juga kita kenal pasti sebagai mesin ringkas. Okey. So kita ulang kaji semula mesin ringkas. Okey, mesin ringkas ada 7 semuanya. Okey. Yang pertama kita ada skru, tuas, takal, baji, gear, satah condong dan yang terakhir roda dan ganda. Kita tengok satu per satu. Okey, skru apa? Skru ialah satu mesin ringkas. Yang merupakan silinder beralur yang dapat dimasukkan ke dalam suatu ruang dengan memutarkannya untuk menyatukan atau mengetatkan dua bahagian objek. Tu skru, mesin ringkas yang pertama. Okey, tuas pula. Tuas pula ialah alat yang terdiri dari sebatang rod yang diletakkan di atas fulcrum untuk mengangkat atau mengumpil beban sesuatu objek. Okey, itu tuas.
Yang ketiga, kita tengok takar. Takar ialah alat yang terdiri daripada satu roda yang beralur yang membolehkan tali melaluinya untuk mengangkat ataupun menurunkan sesuatu beban. Okey, yang keempat, kita ada baji. Baji pula ialah alat yang runcing pada satu hujungnya. Okey, hujung itu yang digunakan untuk memotong serta memegang ataupun memberhentikan sesuatu objek. Okey, seterusnya kita tengok gear. Gear pula ialah alat yang terdiri daripada bahagian roda yang bergerigi. Maksudnya dua roda yang bergerigi. Macam dalam gambar slide cikgu tunjuk tu. Okey, itu gear. Yang seterusnya, satah condong. Satah condong pula ialah satu permukaan rata yang disendengkan. Yang disendengkan ataupun disengetkan dengan satu bahagian yang hujungnya diletakkan pada ketinggian yang berbeza. Iaitu satah condong. Dan yang terakhir, roda dan gandar. Okey, roda dan gandar ni pula ialah alat yang terdiri daripada roda yang dipasang pada sebatang rod yang disebut gandar. Okey, jelas semua. So, cikgu tak payah terang. Ini adalah ulang kaji tahun lepas yang kita dah belajar. Okey. So, sekarang murid-murid, mari kita tengok buku teks. Buka surat 220 dan 221. Okey. Kita belajar tentang kombinasi mesin ringkas. Maksudnya, dalam satu-satu alat yang terdapat di sekeliling kita, kita boleh kenal pasti beberapa mesin ringkas yang digabungkan pada alat tersebut. Okey. Supaya alat tu boleh berfungsi dan berguna dengan sempurna. Okey. So, yang pertama kita tengok pengasah pensel mekanikal. Okey, pengasah pensel mekanikal. Tengok dalam gambar rajah pada buku teks kamu. Okey. Okey, di situ terdapat berapa kombinasi mesin ringkas? Okey, dia ada 2. Yang pertama, roda dan gandar. Okey, pada pemutar. Pemutar yang kita gunakan nak asah pensel tu. Okey, roda dan gandar. Okey, yang kedua ialah baji. Okey, baji tu bahagian mana? Bahagian kalau kamu tengok, perhati pada gambar rajah pengasah pensel mekanikal tu, pada bahagian yang digunakan untuk mengasah pensel tu nak bagi jadi pensel tu tajam. So itu adalah baji. Okey, yang kedua. Alat yang kedua iaitu pengetip kuku. Okey, pengetip kuku. Pada pengetip kuku dia ada 2 juga. 2 juga mesin ringkas. Yang pertama tuas dan yang kedua baji. Okey, kita tengok bahagian yang pertama dulu iaitu bahagian tuas. Okey, tuas kan merupakan satu mesin ringkas yang diletakkan pada sebatang rod di atas fulcrum. Okey. Itu definisi tuas. So, pada pengetip kuku, bahagian mesin ringkas yang menggunakan konsep tuas tu pada bahagian fulcrum adalah pada bahagian yang di tengah kepala dia tu. Tu fulcrum. Okey, daya pula ada bahagian kita tekan. Okey, dan beban adalah kuku yang kita nak potong. Kuku tu menjadi beban. Jelas? Okey, baji pula adalah bahagian depan muncung tu yang digunakan untuk kita potong kuku. Bahagian tu dia tajam. Tu bahagian baji.
Okey. Yang seterusnya, alat yang paling dekat dengan kita, iaitu jam. Jam. Okey, alat yang paling dekat dengan kita iaitu jam. Kita semua selalu pakai jam, kita selalu menggunakan jam sebab kita nak tengok masa macam mana kan. Okey, so pada jam tangan tu, tak kisahlah jam tangan ke, jam dinding ke, ada berapa misi ringkas. Okey, kita ada 3 kombinasi misi ringkas pada jam. Yang pertama ialah gear. Kalau kamu tengok gambar pada buku teks kamu tu, gear. Maksudnya 2 roda bergerigi. Okey, dalam jam tu gear paling banyak digunakan untuk memusingkan, menggerakkan supaya jam tu berfungsi. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, skru. Skru pada jam tangan kamu ataupun jam dinding. Okey, semua ada skru. Skru tu apa? Untuk melekatkan dua bahagian. Okey, tengok pada gambar rajah tu lah. Dalam buku teks kamu boleh nampak di mana bahagian yang ada menggunakan skru. Dan yang terakhir, roda dan gandar. Roda dan gandar adalah pada bahagian hujung tu. Tempat kita nak ubah masa kalau jam yang menggunakan jarum tu. Okey. So sekarang ni kita dapat mengenal pasti misi-misi ringkas yang terdapat pada sesuatu alatan. Maksudnya kombinasi misi-misi ringkas pada alatan tersebut membolehkan peralatan itu menjadi sempurna, berfungsi dengan betul. Faham? Baik. Okey. Sekarang kita tengok kepentingan kombinasi misi ringkas. Kenapa gabungan beberapa misi ringkas dalam suatu alat? Kepentingan dia apa? Okey. Kita tengok dalam dua situasi yang cikgu letak pada slide ni, ataupun kamu boleh tengok dalam buku teks kamu, muka surat 222. Tengok situasi pertama. Ada orang sedang menggunakan basikal, nak kayuh basikal, bersenam waktu petang. Tetapi basikal dia tidak dapat digunakan. Dia tak dapat kayuh basikal dia tu. Kenapa? Kerana pengayuh dia tu tercabut daripada basikal. Maksudnya basikal dia rosak. Okey, kita tengok situasi yang kedua. Aduhai, gunting ni tidak dapat saya gunakan lagi. Kenapa gunting tu tak dapat digunakan? Tengok pada gambar tu, kamu boleh tengok buku teks kamu. Kenapa? Kerana bahagian gunting tu tidak menggunakan skru di tengah dia. Skru yang di tengah gunting tu tercabut. So, bila tercabut, gunting tu rosak, tak boleh digunakan. So, apa kepentingan yang dapat kita nyatakan daripada kombinasi misi ringkas? Kepentingan kombinasi misi ringkas ni kita dapat 3. Okey, 3. Yang pertama, supaya alat dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua, alat tidak rosak. Dan yang terakhir, memudahkan kerja. Jelas murid-murid? Baik. Seterusnya kita beralih pada bahagian terakhir tajuk pembelajaran kita, iaitu alat lestari. Okay, alat lestari ni apa? Kita tengok definisi alat lestari dulu. Okay. Lestari ni bermaksud tidak berubah-ubah. Perkataan lestari itu maksud dia tidak berubah-ubah. So,
Alat lestari ataupun mesin lestari bermaksud alat ataupun mesin yang tahan lama, tidak mudah rosak, menguntungkan, tidak memberi kesan buruk kepada alam sekitar, mudah dan selamat untuk digunakan. Jelas Okey, kita tengok kepentingan penciptaan mesin lestari. Mesin lestari ni dia ada kepentingan dia. Okey, kepentingan dia yang pertama. Kenapa mesin lestari ni penting dicipta? Kalau tak penting, orang tak cipta mesin lestari. Kenapa? Yang pertama, meningkatkan produktiviti dan pengeluaran. Okey. Yang kedua, membantu, mempercepat dan memudahkan kerja. Seterusnya, kepentingan penciptaan mesin lestari ini dapat mengangkut barang yang berat atau besar dalam kuantiti yang banyak. Okey. Seterusnya, masa perjalanan dan penghantaran dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi lebih singkat. Dan yang terakhir, komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat walaupun pada jarak yang jauh. Okey, jelas So, ini kita tengok ciri-ciri penciptaan alat yang lestari. Okey, sekarang ni kalau kita nak cipta satu alat lestari, dia kena ada 6 ciri-ciri ni. Yang pertama, bahan sesuai. Okey, bahan sesuai. Maksudnya bahan yang kita gunakan untuk kita cipta alat tu bahan yang sesuai. Okey. Maksudnya apa? Bahan yang kita gunakan tu dia sesuai dan tidak memberi kesan kepada alam sekitar, kepada kita yang akan menggunakan alat tu. Okey. Yang kedua, jangka hayat alat yang panjang. Maksudnya tahan lama lah. Alat yang kita nak buat tu, kalau dia ada ciri yang kedua, jangka hayat alat yang panjang. Maksudnya alat tu tahan lama, maksudnya itu adalah salah satu ciri penciptaan alat yang lestari. Seterusnya, mudah diselenggara. Diselenggara ni apa dia? Mudah untuk kita gunakan, mudah untuk kita kawal. Okey. Seterusnya, jimat dan kos rendah. Ini paling penting. Alat yang lestari ni dia menjimatkan dan menggunakan kos yang rendah. Seterusnya, mesra alam. Alat yang digunakan ataupun alat yang dicipta, alat lestari yang dicipta, dia tidak memberi kesan, dia tidak mencemarkan alam sekitar. Dan yang terakhir, alat tersebut selamat digunakan. Boleh digunakan oleh sesiapa saja. Okey. So itu adalah ciri-ciri penciptaan alat lestari. Okey, untuk lebih lanjut, murid-murid boleh tengok rujuk buku teks, muka surat 223 hingga 226. Dalam buku teks kamu baca muka surat 223 hingga 226, ada penerangan yang lebih lanjut kepada ciri-ciri penciptaan alat lestari ni. Jelas, murid? Baik. So, itu saja sesi pembelajaran kita untuk minggu ni. Jom kita tengok tugasan untuk minggu ini. Tugasan yang pertama, macam biasa, buat nota ringkas tajuk mesin ni, tajuk baru kita belajar ni, dalam bentuk peta minda ataupun peta iting. Perlu ada perkara-perkara berikut. Yang pertama, mesin ringkas. Setiap jenis mesin ringkas, 7 mesin ringkas tadi, kamu kena ada dalam nota kamu. Yang kedua, kepentingan kombinasi mesin dalam satu-satu alatan.
Okey, kepentingan kombinasi mesin ni tadi ada berapa? Ada 3. Okey, dan yang terakhir, alat lestari. Okey, alat lestari ni dia lebih kepada ciri-ciri alat lestari. Okey, ciri-ciri alat lestari tadi ada 6 semua. Okay, so semua tiga-tiga perkara tu kamu buat dalam satu peta minda. Menggunakan satu muka surat sahaja. Okey. So nota macam biasa buat dalam buku sains 1. Bila kamu dah siap, kamu ambil gambar. Okey, hantar bukti tugasan yang dah siap tadi menggunakan link yang cikgu sediakan. Okey, link untuk menghantar tugasan cikgu letak dalam arahan yang cikgu hantar pada WhatsApp ataupun Telegram grup kelas kamu. Okey. Tugasan yang kedua, cikgu nak kamu buat latihan asah minda. Okey, ada dalam buku teks muka surat 229. Okey, untuk latihan pengukuhan ni, cikgu nak kamu salin semua soalan dan lukis gambar yang ada dalam latihan tu. Cikgu tak mau kamu photostat dan lekat. Okey, latihan ni cikgu nak kamu buat. Salin semula semua. Okey, lepas tu jawab soalan. Okey, latihan buat dalam buku sains 2. Bila dah siap, kamu ambil gambar tugasan dan hantarkan menggunakan link yang cikgu sediakan. Okey, macam tadi, link untuk menghantar tugasan cikgu letak dalam arahan yang cikgu hantar pada WhatsApp ataupun Telegram grup kelas kamu. Okey, murid-murid, kalau ada sebarang masalah ataupun kemusykilan, kamu boleh PM cikgu. So, itu saja sesi pembelajaran kita untuk minggu ini. Okey, cikgu mohon kerjasama semua, okey, untuk mengisi kehadiran. Okey, mengisi kehadiran setiap sesi pembelajaran kita dan hantar tugasan yang cikgu bagi tadi. So, itu saja untuk pembelajaran kita pada minggu ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.